Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Kipli, pemegang kad matrik D201910879118 dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, ingin mempersembahkan video pentadsiran akhir bagi kursus yang berkod BSS 3033 Teori dan Kritikan Kesusasteraan. Saya membentangkan pemahaman saya tentang teori estetika bersepadu. Dari sudut latar belakang, teori estetika bersepadu diperkenalkan oleh Abdul Halim Ali, seorang pensyarah di Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Teori ini pada asalnya adalah sebuah kerangka konsep. Teori ini pada asalnya adalah sebuah kerangka konsep yang digunakan dalam kajian akademik di peringkat ijazah doktor falsafahnya pada tahun 2010. Kerangka konsep ini bersandarkan kepada konsep keindahan yang tercerna di sebalik keindahan gaya bahasa dan perutusan agama. Abdul Halim Ali kembali kepada Al-Quran sebagai teks asal yang memberi gambaran yang sifat keindahan hakiki yang mencerminkan keindahan manifestasi dalam teks kesusasteraan di samping buku Manusia dan Islam karya Harun Din dan rakan-rakannya terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1997. Cetakan kedua sebagai asas rujukan dan memahami hakikat kejadian manusia dan hubungan dengan Tuhan serta hubungannya dengan makhluk lain. Abdul Halim Ali percaya teks kesusasteraan mempunyai fungsi dan sifat yang hampir sama dengan manusia. Teks kesusasteraan bukan semata-mata teks, tetapi ia adalah sebuah amanah yang mengisi pengajaran dan membawa perutusan pencipta yang hakiki dan pengarang untuk membawa manusia dengan kebenaran supaya mengabdikan diri kepada pencipta yang hakiki. Oleh itu, menurut Abdul Halim, teks kesusasteraan juga adalah teks keindahan yang lahir daripada proses penyepaduan pelbagai unsur bahasa, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan. Dari sudut idea, teras teoretikal bersepadu ialah keindahan yang bermakna. Di sisi kebenaran, keindahan teks terbahagi kepada dua, iaitu luaran dan dalaman. Keindahan luaran meliputi estetik bahasa yang tergambar pada penggunaan unsur-unsur dan gaya bahasa serta penyampaian bahasa. Kedua, keindahan dalaman yang meliputi estetik perutusan tergambar pada pemikiran pengarang yang sejajar dengan kebenaran agama Islam dan sejajar dengan realiti. Estetika teks kesusasteraan adalah kualiti keindahan yang terhasil daripada proses kesepaduan gaya bahasa, idea, pemikiran dan perutusan yang menampakkan rupa bentuk style keilmuan dalam pengkaryaan. Style ini berkait pula dengan kebenaran agama dan kebenaran realiti kehidupan tempat di mana teks itu dizahirkan. Estetika dalam konsep estetika bersepadu bukan sekadar kualiti keindahan yang menyentuh rasa dan pengalaman,
tetapi melewati daerah keimanan dan kebenaran di sisi agama. Ini pandangan baharu yang boleh diberi pertimbangan bagi memahami makna keindahan dalam amalan kritik terhadap teks kesusasteraan Melayu. Dari sudut prinsip-prinsip teori, terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah kesepaduan estetik bahasa dengan pemikiran. Kesepaduan ini disebut sebagai gaya yang mendokong ilmu dan ringkasnya disebut sebagai style. Prinsip yang kedua adalah kesepaduan style dengan perutusan agama, dan prinsip yang ketiga adalah perkaitan style dengan perutusan dengan kebenaran. Perkaitan style dan perutusan dengan kebenaran Islam dan kebenaran realiti. Dari sudut cara penggunaan dalam kritikan sastra ini adalah melalui pengkritik perlu menguasai ilmu bantu, khususnya berkait dengan teras ajaran Islam yang meliputi syariat, akidah dan akhlak. Teras ajaran ini adalah sandaran penting. Asas konsep ini untuk membolehkan unsur bahasa, pemikiran pengarang, perutusan dan realiti dihubungkan secara langsung dengan ajaran agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya pemikiran Kamalah tentang kewajipan ibu bapa memberi pendidikan agama kepada anak-anak dalam sajak di hadapan Al-Quran, iaitu sajak karyanya. Selain ilmu agama, pengkritik juga perlu menguasai ilmu yang berkait dengan gaya bahasa, iaitu stilistik dan balaghah. Penguasaan ilmu gaya penting kerana aspek gaya diperlukan sebagai materi bagi mengenal pasti aspek gaya yang digunakan dalam teks sebagai bertujuan dijadikan sandaran untuk memahami aspek style. Terdapat banyak jenis gaya bahasa dalam ilmu stilistik yang lazim dirujuk dan digunakan dalam kritikan yang dikelompokkan dalam beberapa kategori seperti gaya kiasan dan gaya retorik, manakala aspek gaya balaghah pula terdiri daripada 3 kelompok, iaitu gaya makni, ba'di dan bayan. Kritikan teks juga boleh dibuat dengan berpandukan konsep kedamaian sebagai kerangka analisis. Kritikan berasaskan konsep keadaman memperjelaskan bahawa teks kesusasteraan yang dalam sifat dalaman dan luarannya memiliki ciri persamaan dengan fungsi Nabi Adam AS yang diciptakan Allah SWT. Teks kesusasteraan teradun proses kejadiannya berasaskan kesepaduan pelbagai unsur seperti pemikiran bahasa, idea, teknik dan sebagainya. Pengarang tidak menghadirkan karya yang kosong makna, melainkan berkait dengan tujuan untuk menyampaikan pemikiran dan perutusannya agar sampai kepada pemahaman khalayak tentang tentang hakikat ilmu, amal dan insan. Kesimpulannya, sebagaimana makhluk manusia terdiri daripada kesepaduan unsur rohani dan jasmani, teks kesusasteraan juga dibangunkan oleh pengarang dengan proses penyepaduan unsur jasmani teks, manakala tema dan persoalan, idea dan pemikiran, pengajaran dan perutusan adalah unsur rohani teks. Kerana itu juga Abdul Halim beranggapan untuk memahami makna keindahan dalam teks
maafkan saya, dalam teks, maka unsur-unsur luaran dan dalaman teks perlu diteliti. Itu sahaja itu sahaja pemahaman saya tentang teori kritikan, teori estetika bersepadu. Sekian, terima kasih.